sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, saya bagi pihak syarikat saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pentadbiran unit kaunseling USIM kerana sudi menjemput saya untuk bersama dengan adik-adik di Universiti Sains Islam Malaysia Nilai, Negeri Sembilan. Yang berbahagia Dr. Halina, seterusnya Encik Syaful Anwar, Encik Hasdi di unit kaunseling, seterusnya adik-adik mahasiswa-mahasiswi di Universiti Sains Islam Malaysia. Saya agak pelik bila sebutan cinta ni yang lelaki sedikit yang datang, yang perempuannya ramai yang datang. Ke yang lelaki ni tak ingin bercinta. Dia dah tahulah tentang cinta. Tapi bila sebut topik cinta, tidak boleh lari kita terfikir tentang perempuan. Tidak boleh lari. Ini yang menyebabkan cinta ini adalah satu alat untuk mempromosi produk, terutamanya produk-produk dari perempuan. Kita boleh sebutlah dalam pasaran, dia sebut tentang cinta, apa produk yang ada? Antara produk yang paling hebat, sambutan disebabkan ada unsur cinta, adalah novel-novel cinta. Siapa yang kasi tak baca novel cinta? Oh cik, ada yang angkat tangan tak baca novel cinta, betul ke? Kemudian ada lagi yang menggunakan unsur cinta sebagai produk, mempromosi produk. Antaranya ialah teddy bear, ya betul. Lagi movie, wayang. Kalau kita sebut tentang filem-filem Malaysia, kebanyakannya menggunakan unsur cinta sebagai unsur melariskan wayang. Bila saja ada unsur cinta, maka berpusu-pusulah pencinta-pencinta ni untuk datang menghadiri ataupun menonton filem-filem cinta ni. Itu satu daripada kesan kepada cinta. Cumanya cinta ini, bila sebut cinta, dia ni ada pelbagai persepsi. Ada yang mengatakan cinta ni daripada perspektif yang positif. Ada yang mengatakan cinta dan menginterpretasikan cinta, mendefinisikan cinta daripada perspektif yang negatif. Mengapa saya kata begitu? Bila sebut cinta, orang tak boleh lari daripada bercerita tentang gejala-gejala sosial yang disebabkan oleh cinta. Kita sering melihat ataupun mendengar dalam akhbar, majalah yang bercerita tentang cinta. Antara benda yang selalu dinegatifkan, dikeluarkan isu-isu mengenai perzinaan, berlakunya seks di luar nikah, berlakunya gejala buang anak. Anak yang tidak berdosa dibuang ke dalam tong-tong sampah, dibuang, diletakkan di surau-surau dengan harapan ada orang-orang surau yang baik-baik ini menjaga anak-anak mereka hasil daripada perbuatan yang tidak suci itu. Dia mengharapkan anak menjadi suci. Tapi memang anak itu suci, namun itu disebabkan dosa mak ayahnya itulah yang menyebabkan cinta dipandang hina dan keji. Kemudian cinta juga tak boleh lari disebut, dikaitkan dengan gejala-gejala seperti murtad, yang mana berlaku sekarang ni. Ramai yang menukar agama kerana cinta. Yang dahulunya Islam, sekarang ni menjadi orang dalam agama lain, Hindu, Kristian, sebab merasakan bahawa Islam itu bukan agama cinta. Sebabnya dia semua cinta, agama-agama lain yang dilihat lebih dominan mempromosikan mereka sebagai agama cinta. Kristian yang mengatakan bahawa dia adalah agama cinta, religion of love, itu adalah Kristian. Kemudian Hindu mempromosikan filem-filem Bollywood yang bercerita tentang cinta, yang mana meletakkan cinta itu sebagai Tuhan. Ini yang menyebabkan cinta itu dipandang sebagai satu
benda yang agak negatif, yang seboleh-bolehnya kita nak cuba elakkan daripada bercinta. Benarkah cinta ini satu benda yang negatif? Ini benda yang kita nak cuba bincangkan pada hari ini. Saya diberikan tugas untuk bercerita tentang cinta lain dahulu dan sekarang. Saya pun terfikir, apa sebenarnya nak bezakan lain dahulu dan sekarang? Apa beza cinta dahulu dan cinta sekarang? Kalau kita sebut cinta dahulu, saya terbayang, mungkin ada sekalian kita boleh bayang bersama dengan saya. Bila sebut cinta dahulu ni, orang terbayang filem Piramli, yang mana S. Samsudin, bila dia nak memanggil kekasihnya, dia menggunakan botol. Betul tak? Kita boleh bayang. Dia panggil untuk memanggil kekasihnya. Itu antara bayangan pertama bila sebut kata cinta dahulu yang saya terfikir. Kemudian saya terfikir cinta dahulu ini cinta yang mana wanita-wanitanya malu-malu. Dia memang pemalu, tak macam sekarang. Wanita sekarang ni bukanlah kita kurang malunya, tapi dia lebih berketerampilan berbanding dengan dahulu. Kemudian bila cinta dahulu, orang kaitkan percintaan selepas perkahwinan. Sebab kebanyakan cinta-cinta dahulu ini adalah cinta yang mana lahir selepas dijodohkan oleh orang tua. Yang mana mak ayah berjumpa keluarga dengan keluarga untuk menentukan hala tuju cinta anak-anaknya. Dan selepas itulah barulah ada drama-drama berguling-guling, menyanyi-nyanyi, naik bukit, turun bukit dan sebagainya. Itu yang dibayangkan dengan cinta dahulu. Okey, cinta sekarang, apa sebenarnya yang dikatakan cinta sekarang? Apa yang kita boleh bayangkan dengan cinta sekarang? Contohnya, lebih advance. Okey, lebih advance. Sekarang dah dapat dah internet. Kita dah boleh berchatting. Kita dah boleh ber-SMS. Wah, ini pengalaman ni. Ber-SMS cinta. Lepas tu kita sebelum ada internet, kita ada kad cinta. Sekarang tak ada kad cinta, kita ada kad digital cinta. Dulunya kita tak ada email, sekarang ada email cinta. Dahulunya kita ada handphone, kita sekarang ada handphone cinta. Ada orang yang membeli handphone kerana cinta. Sebab dia mengatakan bahawa tanpa handphone saya tidak boleh bercinta. Dan juga yang mana yang cinta-cinta Islami ni, saya pernah baca ketika SMS cinta Islami, kita bercinta kerana Tuhan. Itu yang kata cinta antar anti ni. Okey, ini adalah yang dikatakan cinta. Dan bila sebut topik cinta ni, kita sebenarnya kena melihat apa sebenarnya batang tubuh cinta itu sendiri. Sebab ramai orang yang mana dia bercinta, dia kata cinta ni sebenarnya benda yang terkejut-terkejut. Kenapa yang terkejut? Sebab dia kata, saya pun tak tahu bila saya bercinta. Tiba-tiba saya rasa saya cinta. Saya terasa saya tu hati. Saya rasa bahawa masa ini baru saya bercinta. Sebab saya tak tahu bila saya start bercinta. Saya mula bercinta. Ada orang kata begitu. Benarkah bahawa cinta itu datang secara tiba-tiba? Adakah cinta itu memang hanya perlu menunggu, terutama yang wanita? Saya ada masalah. Satu masalah besar saya di syarikat saya. Ramai wanita yang berada di syarikat saya, yang bekerja di bawah pengurusan saya, sehingga sekarang tidak ada jodoh. Mungkin sebab persepsi itu mengatakan bahawa cinta itu perlu dinanti, datang secara tiba-tiba. Ini persepsi-persepsi tentang cinta. Jadi sekarang hari ini kita nak berbincang Saya lebih suka sebutkan ini sebagai satu perbincangan antara saya. Mungkin saya ada ilmu yang boleh dikongsikan, dan ada sekalian pun ada ilmu yang boleh dikongsikan dengan saya. Boleh dikongsikan bersama. Sebab saya nampak ini adalah lebih bersisi perbincangan. Kita berbincang mengenai cinta. Apakah itu cinta dan bagaimanakah wujudnya cinta? Adakah cinta itu saintifik? Hari ini saya berhadapan dengan mahasiswa daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi, adakah ada penjelasan saintifik tentang cinta? Ada orang kata cinta is saintifik, macam tak best juga orang kata. Sebenarnya kalau ikut kajian, kita boleh melihat cinta daripada perspektif sains. Adik-adik sekalian,